Baiklah, dengan tidak melengahkan masa lagi, Yang Berusaha Dr. Mustafa bin Abdul Majid dipersilakan untuk berkongsi sisipan beliau. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Puan Hilda Arwani sebagai moderator pada hari ini. Saya akan bercakap tentang sekejap untuk sesi lebih kurang 10 minit ni berkaitan dengan masih lagi dalam konteks pembelajaran bermakna, tetapi hari ini saya akan mula memberi fokus kepada untuk menerangkan bagaimanakah pembelajaran berlaku. Okay, ini saya akan petik daripada perspektif kita panggil cognitive science, ya, science kognitif, tentang yang ilmu kognitif ataupun cognitive science menerangkan beberapa asas yang penting yang berkaitan dengan pembelajaran. Sebab mungkin saya berpendapat bahawa kalau guru-guru, tuan-tuan dan puan dapat memahami konsep bagaimana pembelajaran itu berlaku, beberapa konsep yang asas, dia akan dapat membantu kita meningkatkan kualiti pembelajaran anak-anak. Ini saya petik daripada buku Daniel Willingham. Daniel Willingham ini adalah seorang kita panggil cognitive scientist yang berpusat di US. Beliau telah menulis buku yang menarik, buku yang menarik pada 2021 yang berjudul Why Don't Students Like School? Why Don't Students Like School? Edisi yang kedua. Kenapa anak-anak tidak seronok dengan sekolah? Tak seronok ke sekolah. Dia bukan tak seronok belajar, tapi dia tak seronok ke sekolah. Jadi kalau ada kesempatan, saya ingat cikgu-cikgu boleh baca buku ni. Dan buku ni banyak memberi panduan dan penerangan tentang bagaimana kita boleh menggunakan dapatan daripada kognitif sains ini, ilmu kognitif ini untuk kita memahami bagaimana khususnya untuk memahami bagaimana minda ataupun otak seseorang itu berfungsi. Dia sebenarnya benda tu taklah rumit sangat, tetapi kita kena faham proses bagaimana pembelajaran itu berlaku. Mungkin sesi ini saya akan kalau tak ingat ada 5 prinsip atau 5 konsep asas yang saya nak kongsikan. Mungkin hari ini saya kongsikan satu dulu, dan selebihnya saya akan kongsikan pada sesi minggu-minggu yang akan datang lah, insyaAllah. Okey, cuba kita lihat bagaimana pembelajaran berlaku. Pertama, dia mesti bermula dengan tumpuan. Mesti bermula dengan tumpuan. Kita panggil dalam bahasa Inggeris sebagai concentration. Mesti ada tumpuan ataupun
diberikan perhatian tentang apa yang ingin difikirkan. Apa yang ingin difikirkan. Sebab itu kita sebelum memulakan pembelajaran, sebelum kita ingin anak-anak kita berfikir, kita kena pastikan dahulu persekitaran yang ada adalah persekitaran yang menyokong ataupun membantu seseorang itu memberi tumpuan. Memberi tumpuan. Dia boleh concentrate, memberi tumpuan. Kalau tidak, agak sukar untuk memindahkan maklumat yang ada ke dalam ingatan bekerja, the working memory, dan cuba mengaitkan apa yang sedang dipelajari itu dalam ingatan bekerja itu dengan ingatan jangka panjang. Kena ingat, pembelajaran berlaku jika seseorang dapat mengaitkan apa yang ada dalam ingatan bekerja yang diperolehi daripada persekitaran tadi dapat mengaitkan dengan ingatan jangka panjang. Itu yang kita katakan sebagai pembelajaran. Kalau apa yang ada dalam ingatan bekerja itu ataupun the working memory, apa yang ada dalam ingatan bekerja itu tak dapat dikaitkan dengan ingatan jangka panjang, pengetahuan sedia ada ni, ingatan jangka panjang inilah pengetahuan sedia ada seseorang itu, maka pembelajaran tidak akan berlaku. Bila pembelajaran tidak berlaku, itulah yang dinamakan sebagai lupa ataupun forget. Lupa. Tetapi kalau dapat dikaitkan, maka dia akan menjadi satu proses pembelajaran, dia akan ingat. Itu dia panggil mengingat. Mengingat. Jadi dia sama ada mengingat ataupun lupa. Jadi sebab itu dalam kita memastikan, membantu proses pembelajaran berlaku, di sini banyak prinsip-prinsip yang penting yang perlu kita berikan perhatian, khususnya yang berkaitan dengan pertama, ingatan bekerja ni ataupun the working memory, dia mempunyai kapasiti yang terhad. Dia tidak boleh memproses maklumat dalam bilangan yang banyak. Ada kajian menunjukkan paling banyak pun 9 perkara dalam sesuatu masa. Tapi sebaik-baiknya 4 ataupun 5. Sebab itu kalau kita tengok perkara-perkara yang penting, tak perlu banyak-banyak. Susah orang nak ingat. Macam kita kata rukun negara, tak banyak. Kan? Jadi orang boleh ingat. Kalau terlalu banyak, dia susah nak diingati. Sebab tu bila kita merancang proses pembelajaran ataupun merancang pengalaman pembelajaran, pastikan bahan-bahan yang kita sediakan itu adalah disusun. Jangan terlalu banyak. Sebab tu kita ada unit-unit pelajaran yang kita rancang. Kalau terlalu banyak, maka proses pembelajaran, iaitu keupayaan anak-anak untuk mengaitkan apa yang ada dalam memori bekerja itu, ingatan bekerja itu dengan ingatan jangka panjang akan menjadi masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab tu kita mesti mengaitkan juga apa yang ingin dipelajari itu dengan pengetahuan sedia ada.
ingatan jangka panjang. Sebab kalau katakan apa yang kita pelajari itu berkaitan dengan sesuatu yang anak-anak tu tahu. Anak-anak tu tahu. Maksudnya ada dalam ingatan jangka panjang dia, maka proses pembelajaran akan berlaku dengan baik. Dan ini disebut dalam buku Willingham itu. Willingham menyebut bahawa dia kata untuk menggalakkan seseorang itu berfikir, maka kita mesti menyediakan keadaan kognitif yang betul. Kognitif ni dia berkait dengan emosi juga. Dia berkait dengan banyak aspek. Aspek yang persekitaran, emosi, dia punya dari segi khususnya emosi lah, khususnya emosi. Kalau anak-anak tu dalam berada pada emosi yang tak sesuai, maka dia akan cuba mengelak daripada berfikir. Mengelak. Otak kita ni tak suka berfikir kan. Bila kita suruh dia berfikir, dia cuba mengelak daripada berfikir. Sebab berfikir ni perlukan kepada yang saya sebutkan sebelum tadi. Perlukan perhitungan, perlu mengaitkan dengan apa pengetahuan yang sudah ada. Sebab tu pemikiran hanya berlaku, yang saya kata tadi itu, pemikiran hanya berlaku apabila anda menggabungkan maklumat daripada persekitaran, menggabungkan maklumat di persekitaran dengan apa? Dengan ingatan jangka panjang. Long term memory tadi, apa yang anak-anak tu dah tahu, apa yang mungkin anak-anak tu telah lalui dengan cara baru. Okey? Penggabungan maklumat ini berlaku dalam ingatan kerja anda. Dan ingatan kerja mempunyai ruang yang terhad seperti yang saya sebutkan tadi, yang bermakna pemikiran menjadi semakin sukar apabila dia menjadi sesak. Maksudnya kalau kita banyak sangat perkara yang nak kita sampaikan dalam sesuatu masa, maka dia akan menjadikan proses berfikir itu agak sukar. Sebab tu kalau mengikut Willingham, dia mencadangkan supaya bila kita menyediakan bahan-bahan yang berkaitan dengan pembelajaran anak-anak, pastikan kita boleh menggunakan alat-alat bantu ingatan. Alat-alat bantu ingatan ni seperti gambar rajah, senarai semak, dan lain-lain yang menyokong ingatan kerja ataupun the working memory. Ini prinsip yang pertama, yang penting, yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Ini kalau kita tengok, kalau kita faham yang ini pun sebenarnya, dia dah dapat memberikan kita panduan bahawa pembelajaran hanya akan berlaku apabila kita dapat ataupun seseorang itu dapat mengaitkan apa yang ingin dipelajari, yang sedang dipelajarinya itu dengan pengetahuan sedia ada dia, dengan sesuatu yang dia sudah tahu. Sebab tu mengambil kira latar belakang, mengambil kira pengetahuan sedia ada anak-anak itu sangat penting sebelum membolehkan proses pembelajaran itu berlaku. Kalau tidak, nanti kita akan dapati kita ajar, kita nampak macam belajar, tapi sebenarnya dia tak belajar. Bila kita tanya besok, dia tak dapat nak terangkan apa yang dia pelajari. Itu dia panggil lupa. Sebab dia tak simpan dalam dalam ingatan dia. Dia tak menjadi sebahagian daripada ingatan. Saya fikir untuk kali ini cukup dulu.
InsyaAllah kita akan sambung pada pada minggu depan insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Mustafa ya. Jadi kesimpulannya murid membina pengetahuan mereka sendiri secara aktif melalui persekitaran pembelajaran yang bermakna. Baiklah, saya ingin memperkenalkan pembentang kita pada hari ini iaitu yang pertama Cikgu Hazni binti Syaridan. Yang kedua, boleh angkat tangan Cikgu Hazni. Yang kedua ialah Cikgu Vishnu Priya, anak perempuan Ravi Kumar. Ya. Yang ketiga, Cikgu Nik Hasma Zalila binti Hashim. Jadi tahniah kepada semua pembentang dan tajuk mereka adalah amalan PDCA meningkatkan pencapaian BM-SPM. Jadi saya bacakan sinopsisnya. Amalan PDCA diimplementasikan dalam program Panitia BM iaitu Bahasa Melayu bagi menangani pelajar gagal Bahasa Melayu. Oleh itu penambahbaikan berterusan dalam panitia dari semasa ke semasa dilaksanakan menggunakan amalan PDCA yang membawa maksud rancang, buat, semak, bertindak. Dengan tidak membuangkan masa lagi, saya persilakan para pembentang untuk meneruskannya. Silakan. Terima kasih. Selamat petang, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya ucapkan kepada Puan Ilda Salwani binti Amir Hamzah, Pegawai SIC Plus PPB Port Dickson dan sebagai moderator kita pada hari ini. Puan Shida, Pegawai SIC Plus Bahasa PPB Port Dickson. Dr. Mustafa, Penyelaras Program CDL. Encik Muhammad Izzuddin bin Hasanuddin, Pegawai Teknik CDL, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kepada Tuhan kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama dalam sesi CDN pada petang ini. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri kami. Ingin berkongsi tentang Panitia Bahasa Melayu Sekolah kami. Panitia Bahasa Melayu SMK Tanah Merah terdiri daripada 10 orang guru. Kebetulan kami bertiga telah dipilih untuk mengadakan pembentangan ini kerana kami mengajar kelas tingkatan 5 memandangkan topik kita pada hari ini juga tentang SPM. Sekarang saya akan perkenalkan yang pertama ialah Nik Hasma Zalila binti Hashim, bahasa SMK Tanah Merah dan mengajar selama 19 tahun. Yang kedua ialah Puan Hasni binti Syaridan, Ketua Panitia Bahasa Melayu SMK Tanah Merah dan mempunyai pengalaman mengajar selama 9 tahun. Dan yang terakhir ialah saya, Puan Vishnu Priya Ravi Kumar, Guru Mata Pelajaran Bahasa Melayu SMK Tanah Merah dan mempunyai pengalaman mengajar selama 16 tahun. Sekarang saya akan memperkenalkan tajuk pembentangan kami pada hari ini, iaitu Amalan PDCA meningkatkan pencapaian Bahasa Melayu SPM. Tuan-tuan dan puan-puan tentu tertanya-tanya sebab kami telah memilih topik ini. Jadi saya akan terangkan. Sebenarnya, PDCA merupakan prinsip yang paling penting untuk memastikan setiap aktiviti atau perkara yang kita lakukan itu berkualiti. Amalan PDCA ini menunjukkan kepada kita cara untuk meningkatkan keberkesanan sesuatu program
yang dilaksanakan. Contohnya, amalan PDCA sebenarnya memudahkan penyelesaian sesuatu isu, meningkatkan kecekapan pengurusan panitia dan seterusnya mengurangkan risiko. Jika amalan ini dilaksanakan dalam panitia, kita dapat menilai serta memantau aktiviti atau program panitia dari semasa ke semasa dengan mudah. Selain itu, kita dapat melihat elemen-elemen penambahbaikan dalam pengurusan panitia. Sekarang saya akan memberikan maksud PDCA. Saya lagi solat. Yalah dia. PDCA bermaksud satu alat yang digunakan dalam pembentukan sesuatu program. Okay, ia memberi bimbingan kepada guru mata pelajaran dalam membaiki prestasi pelajaran murid-murid. Sebenarnya, bentuk RPH yang kita buat setiap hari ini sangat berpandukan kepada konsep asas PDCA. Elemen yang terdapat dalam kitaran PDCA. Elemen yang pertama ialah plan, iaitu merancang. Elemen kedua ialah do, buat. Elemen ketiga check, semak, dan elemen yang keempat ialah act, iaitu bertindak. Sebelum saya memberi penjelasan lanjut tentang setiap satu elemen yang terdapat dalam PDCA ini, saya berharap tuan-tuan dan puan-puan dapat memberi perhatian sepenuhnya supaya dapat memahami dan mendalami pelaksanaan PDCA yang dilakukan dalam panitia kami yang akan diterangkan oleh Puan Hasni nanti. Okay, elemen pertama iaitu plan. Okay, dalam elemen ini kita akan mengesan perkara yang perlu dibaiki atau ditambah balik. Kemudian kita perlu menetapkan objektif dan cara untuk mencapainya. Asas yang kukuh perlu ada pada setiap perancangan. Teknik atau kaedah yang digunakan dalam membuat perancangan ini perlu disokong oleh teori yang berilmiah supaya menjadikan pelan itu lebih berasas dan strategik. Perancangan mengambil kira asas pelan itu dibuat untuk menyelesaikan masalah yang telah berlaku atau menjadi intervensi kepada isu yang akan berlaku. Elemen yang kedua dalam kitaran PDCA ialah do. Dalam elemen ini, kita perlu mengambil tindakan. Sebarang perubahan yang diperlukan hendaklah dilakukan demi kelangsungan penambahbaikan proses tersebut. Tindakan yang dilakukan itu mesti mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan dalam perancangan. Dan tindakan juga harus mengikut pelan yang telah dirancang. Oleh hal yang demikian, kita perlu mulakan dengan pelaksanaan tindakan yang berskala kecil-kecilan dulu sebagai ujian prestasi untuk membuktikan keberkesanan proses sebelum perubahan yang lebih besar dilakukan. Sekarang saya akan terangkan elemen yang ketiga dalam kitaran PDCA, iaitu check. Dalam elemen ini, kita perlu membuat penilaian setelah tindakan diambil. Hal ini bermaksud akan wujud satu tempoh percubaan untuk memerhati prestasi atau hasil ujian tersebut serta perkembangannya. Hasil penilaian atau data perlu dianalisis untuk mengukur keberkesanan perancangan yang benar. Jika di peringkat awal itu penambahbaikan yang kita lakukan itu tidak dapat dicapai, jadi proses yang dilakukan itu perlu diubah supaya objektif dapat dicapai. Ini ialah elemen yang terakhir dalam kitaran PDCA. Kita perlu, iaitu act, kita perlu mengkaji serta meneliti hasil daripada percubaan
serta membandingkan prestasi sebelum dan selepas penambahbaikan. Okey, oleh halnya demikian, kita perlu mengenal pasti impak dan melakukan refleksi. Contohnya, kita kekalkan penggunaan kaedah yang digunakan jika mendapat hasil yang memberangsangkan. Jika berlaku sebaliknya pula, kita terpaksa memperkenalkan cadangan intervensi iaitu penambahbaikan atau mula menyemak semula proses yang dilakukan dari awal. Sampai di sini sahaja pembentangan saya pada hari ini tentang pengenalan PDCA. Yang seterusnya akan dibentangkan oleh rakan-rakan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih kepada rakan pembentang saya iaitu Puan Vishnu Priya. Okey, seterusnya giliran saya pula akan membentangkan berkaitan dengan amalan PDCA. Okey, sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut lagi, saya ingin memaklumkan kepada semua di mana sekolah SMK Tanah Merah merupakan sekolah fokus. Dia merupakan sekolah di bawah sekolah fokus, iaitu di bawah program transformasi daerah TTP. Saya sambutan majlis penutupan pelaksanaan dulu 13 bulan September. Okey, bimbingan intervensi luar bandar iaitu BLB pada tahun lepas lah. Jadi kami memilih amalan PDCA sebagai satu cara untuk melaksanakan intervensi dan juga program yang berfokus kepada anak murid kami di sekolah ini. Okey, di sini kita lihat matlamat. Matlamat utama amalan PDCA yang digunakan oleh kami adalah untuk meningkatkan pencapaian murid dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Apa yang telah kita sedia maklum, mata pelajaran Bahasa Melayu ni merupakan satu subjek yang wajib lulus untuk melayakkan murid-murid mendapat CJ. Jadi, menjadi satu tanggungjawab kami sebagai guru-guru untuk merancang. Kami nak merancang sesuatu program, sesuatu intervensi yang boleh mendatangkan kesan, impak kepada semua pelajar. Pelajar yang gagal kita nak luluskan, pelajar yang dah lulus kita nak naikkan dia punya pencapaian daripada D ke B dan A. Okey, itulah kenapa kami memilih amalan PDCA dalam setiap apa yang kami rancang. Okey, seterusnya saya pergi kepada dapatan masalah. Ini masalah di sekolah kami. Masalahnya adalah pelajar-pelajar di sekolah kami tidak boleh menguasai bahasa Melayu dengan baik. Okey, kenapa pelajar ini tidak boleh menguasai dengan baik? Di sini saya akan terangkan beberapa faktor dan juga latar belakang sekolah ini. Okey, faktor-faktor murid tidak menguasai bahasa Melayu dengan baik iaitu dari segi bahasa ibunda, komposisi kaum, sosioekonomi, dari segi kehadiran, sikap dan tidak menguasai 3M. Okey, kalau kita tengok dari segi bahasa ibunda. Okey, saya terangkan satu demi satu. Macam mana nak buang? Faham, kita nak kembang. Dari segi bahasa ibunda, kebanyakan murid di sekolah ini banyak berkomunikasi. Komunikasi mereka adalah dalam bahasa ibunda mereka sendiri. Kenapa? Okey, hari ini kerana kebanyakan daripada mereka ini, kalau kita tengok kepada komposisi kaum, di sini sekolah ini kebanyakannya pelajar-pelajar adalah terdiri daripada pelajar Cina dan India. Kalau tengok catapan ini pun sudah nampak dah. 44% pelajar Cina, 30% pelajar India, 22% sahaja pelajar Melayu. Di sini kita ada menghadapi masalah dari segi bahasa. Jadi mereka ni banyak menggunakan bahasa ibunda mereka sendiri. Hal ini menyebabkan penguasaan bahasa Melayu sangat lemah. Apa yang kita tahu, kosakata juga mereka akan penguasaan kosakata mereka sangat sedikit. Secara tak langsung ia telah mendatangkan masalah dalam membina ayat dalam bahasa Melayu. Okey, dalam komposisi kaum ni saya dah terangkan tadi kan berapa peratus di mana komposisi kaum ni telah sangat mempengaruhi
penguasaan bahasa Melayu, terutamanya kelas-kelas belakang lah. Sangat ketara sekali kelas-kelas belakang, boleh dikatakan ada yang boleh membaca dengan lancar, dengan baik, tetapi mereka banyak istilah-istilah dalam bahasa Melayu mereka tidak faham. Jadi salah satu faktor lah kenapa penguasaan bahasa Melayu ni menjadi sangat orang kata telah mendatangkan masalah kepada kami kerana penguasaan bahasa Melayu mereka tidak baik. Seterusnya kita tengok dari segi faktor yang ketiga adalah faktor sosioekonomi. Okey, kita lihat catapan ini dari segi sosioekonomi mereka ini. Okey, 56% murid-murid di sekolah ini ibu bapa mereka bekerja sendiri seperti berniaga, bekerja sebagai nelayan, ada yang kedai makan dan sebagainya. Dan 40% lagi adalah ibu bapa mereka ni bekerja swasta seperti bekerja kilang. Okey, kalau kita tengok di sini secara tidak langsung telah mempengaruhi dari segi pembelajaran mereka. Kenapa? Kerana setengah murid ini yang dia akan bekerja selepas habis waktu persekolahan. Tujuan dia apa? Untuk membantu keluarga dan juga keperluan diri sendiri. Okey, hal ini telah mempengaruhi penguasaan bahasa mereka menjadi telah menyebabkan penguasaan bahasa Melayu mereka sangat lemah. Okey, seterusnya kita tengok dari segi kehadiran. Okey, faktor kehadiran juga boleh mempengaruhi pembelajaran pelajar-pelajar ini. Kalau kita lihat pada jadual ini, peratus kehadiran murid ke sekolah kalau kita tengok bermula pada bulan April hingga Disember, lingkungan kehadiran mereka di bawah 90%. Okey, ini kalau kita tengok ada satu perkara yang tidak memuaskan lah. Di mana kalau kita tengok bila mereka kehadiran mereka berlaku, dan hal ini menyebabkan mereka ketinggalan dalam pelajaran. Okey, sehingga saya suka nyatakan juga isu kehadiran murid ke sekolah ini juga di sini saya paparkan catapan untuk makluman semua tuan-tuan dan puan-puan. Okey, masalah utama sekolah ini adalah sikap malas. Okey, kemudian diikuti oleh bangun lewat ke sekolah, kemudian diikuti oleh masalah keluarga, masalah pengangkutan dan sebagainya lah. Ini antara masalah-masalah yang telah mempengaruhi mereka untuk berjaya. Inilah cabaran-cabaran yang kami terpaksa hadapi di kawasan, orang kata kawasan sebuah kawasan yang luar bandar, kawasan estate yang mempunyai pelajar-pelajar ni ada kalangan-kalangan ibu bapa yang bekerja sendiri dan sebagainya lah. Okey, seterusnya yang terakhir adalah tidak menguasai 3M. Terdapat bahawa murid tingkatan 5 pada tahun lepas di mana mereka ni lemah dalam penguasaan 3M. Okey, macam mana kami telah kenal pasti pelajar-pelajar ini bermula daripada tingkatan 1 lagi, di mana mereka ni kita ada buat ujian untuk mengenal pasti pelajar-pelajar yang tidak boleh membaca. Jadi pada tahun 2022 ni ada lebih kurang 6 orang pelajar yang tidak lancar membaca dan tidak faham kosakata dalam bahasa Melayu. Okey, tapi kita tengok daripada 6 orang ni 4 lelaki dan 2 perempuan. 3 dan 1 murid Cina. Okey, untuk mereka ini kita telah jalankan bimbingan sejak mereka daripada tingkatan 1 lagi, iaitu di bawah program PROBIM, program bimbingan ataupun nama yang lebih glamour lagi, Hero to Hero. Okey, Zero to Hero. Okey, jadi untuk makluman semua, 6 daripada mereka ni 2 telah berjaya luluslah bahasa Melayu dan sejarah sehingga melayakkan mereka mendapat CJ. 2 daripadanya gagal dan 2 lagi berhenti sekolah dan mereka beri pendedahan supaya ambil kemahiran supaya masa depan mereka terjamin. Okey, itu saja daripada saya, iaitu berkaitan dengan sedikit latar belakang berkaitan dengan pelajar-pelajar sekolah ini. Jadi seterusnya saya menjemput rakan saya yang akan membentangkan amalan PDCA yang maksudnya dia akan membentangkan segala apa perjalanan yang kami jalankanlah
macam mana kami telah berjaya membawa pelajar-pelajar ini daripada gagal kepada lulus. Okey, dengan segala hormatnya saya persilakanlah. Dia akan bercerita, dia akan mention itu. Okey. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Okey, terima kasih Puan Nik. Okey, kita telah lihat kawan-kawan saya, rakan-rakan seperjuangan saya telah membentang berkaitan tentang apa itu amalan PDCA dan juga latar belakang sekolah SMK Tanah Merah. Jadi kini giliran tugas saya pula untuk sambung. Saya akan membentangkan cara bagaimana amalan PDCA ini saya implementasikan di dalam panitia saya. Okey, untuk pengetahuan semua, panitia Bahasa Melayu diketuai oleh saya dan saya memikul tanggungjawab yang besar bagi memastikan pelajar-pelajar, terutama pelajar tingkatan 5 lah, sebab hari ini topik kami adalah berkaitan tentang pelajar SPM, jadi kami memikul tanggungjawab yang sangat besar bagi memastikan pelajar SMK Tanah Merah ini lulus dalam bahasa Melayu. Okey, seterusnya. Okey, so jadi kita mula sebab bila amalan PDCA ni kita bermula dengan P. P itu adalah plan. Okey, so plan itu maksudnya merancang. Jadi sebelum kita nak merancang, kita perlu mengetahui dulu sasaran kita, siapa yang kita nak rancang. Jadi di sini kami telah mengenal pasti calon-calon SPM 2022 mengikut sasaran dia. Kalau ikutkan TOB sekolah kami iaitu 6.95. Asas kami adalah 6.95. 6.95 ni kami ambil data daripada peperiksaan akhir tahun tingkatan 4 2021. Sedangkan ETR yang ditarget oleh pihak sekolah dan pihak sekolah dan panitia juga telah target ETR yang perlu kami capai adalah sebanyak 5.42. So jadi cikgu nampak tak dekat sini betapa gap yang sangat besar untuk kami usaha dan kami boleh capai bagi memastikan kami mencapai ETR itu tadi. Jadi sebagai ketua panitia saya telah membuat perbincangan, membuat PRC bersama rakan-rakan guru berfikir apa amalan yang patut dilakukan oleh kita. Kita perlu melakukan satu anjakan bagi memastikan kita boleh mencapai sasaran ini. Kami selain daripada saya memiliki ahli panitia yang sangat bekerjasama, kami memiliki 10 guru-guru, walaupun guru-guru menengah rendah, tetapi mereka tetap memberikan kerjasama, memberikan idea, buah fikiran kepada kami untuk merancang program bagi membantu pelajar lulus ni. Selain itu kami juga mendapat bimbingan daripada pihak pengurusan sekolah dan juga pihak PPD yang sentiasa datang kunjung bantu untuk membantu kami, dan juga pihak JPNS kerana kami merupakan sekolah fokus yang memfokuskan jurang antara bandar dan luar bandar. Jadi nak merapatkan jurang tu, jadi kami telah terpilih dan alhamdulillah saya rasa program ataupun bantuan-bantuan yang diberikan kepada kami sedikit sebanyak dapat membantu meningkatkan prestasi sekolah kami. Okey, dan kalau cikgu, kalau hadirin boleh lihat, okey, tahap pelajar cemerlang pada tahun lepas TOB itu kalau ikutkan seramai 21 orang saja. Okey, tetapi di sini kita nak fokuskan kepada gagal. Kalau cikgu tengok yang ditunjukkan ini, pelajar yang gagal adalah seramai 47 orang. Ini adalah peperiksaan tengah tahun lepas, kiranya pertengahan tahun. Tetapi cikgu, pada akhir tahun, kita based on TOB tu, pada akhir tahun, data yang kami dapat adalah seramai 61 orang calon gagal. Daripada 110 orang calon, 61 gagal BM. Jadi, ia sangat memberi impak yang sangat teruk kepada kami lah, cikgu-cikgu tingkatan 5 untuk capai, untuk sambut pelajar-pelajar ni, untuk memastikan dia boleh meningkat dan seterusnya mendapat lulus dalam bahasa Melayu. Dari 61, hampir separuh pelajar-pelajar kami gagal. Jadi kami telah memilihlah amalan PDCA ini. Tapi terus terang kami katakan apa yang kami implementasikan mungkin
itu sesuai pada kami. Tapi mungkin tidak sesuai kepada cikgu-cikgu lah ataupun sekolah cikgu. Tetapi yang kami tekankan di sini adalah amanah PDCA ini membantu kami merancang program. Jadi cikgu-cikgu boleh mengimplementasikan PDCA ini ke dalam program-program cikgu dan membuat penambahbaikan bagi meningkatkan apa dua impian ataupun matlamat panitia cikgu-cikgu. Okey, jadi kita based on peperiksaan akhir tahun, kami capai 61 orang yang gagal. Jadi untuk peperiksaan pengetengahan tahun kami mendapat 47. Jadi nampaklah penurunan sebab kami punya plan tu dia dari awal sampailah ke SPM kan. Dan target sasaran kami adalah kiranya semua pelajar lulus SPM. Jadi kami merasakan ini adalah satu cabaran yang sangat besar untuk kami kerana separuh nak tinggalkan kosong kan. Tapi kita usaha, tapi yang lainnya kita serahkan kepada Tuhan ataupun Allah lah. Alright, kita pergi kepada next yang seterusnya. Okey, jadi kita dah kenal pasti siapa sasaran kita. Jadi kita pecahkan kumpulan. Sebab kenapa kita kena pecahkan kumpulan? Kita kena plan. Plan maksudnya kita kena rancang. Sebab sasaran cemerlang dengan sasaran yang lulus ni kita tak boleh membuat intervensi yang sama. Sebab dia punya tahap pemeringkatan pemikiran dengan idea dia tu tak sama. Jadi kita pecahkan dulu kumpulan. Okey, jadi saya pecahkan pelajar-pelajar saya kepada dua kumpulan iaitu sasaran cemerlang dan sasaran lulus. Okey, jadi sasaran berbalik kepada topik matlamat yang untuk saya terangkan hari ini adalah sasaran lulus kami inilah yang seramai 61 orang ni yang perlu dibantu untuk lulus. Yang cemerlang ni kami bantu. Tapi saya tak terangkan di sini sebab kami hanya menerangkan contoh untuk pelajar-pelajar lulus ni. Implementasikan pada pelajar yang daripada gagal untuk lulus. Okey, alright. Okey, di plan juga, cikgu perlu juga mengenal pasti punca masalah pembelajaran yang sebenar. Kita dah tahu pelajar kita ni kenapa dia gagal, kenapa terlampau ramai sangat yang gagal. Jadi kami sesama ahli panitia berbincang. Tadi ada sini. Kita kena kecilkan skop. Sebab bila kita tahu pelajar kita dah gagal, jadi secara umumnya dia tak boleh nak menguasai kertas 1 dan kertas 2 tu terlampau banyak. Jadi saya berbincang dengan ahli panitia. Ahli panitia memberi idea kepada kami untuk cuba mengecilkan skop apa yang perlu kita tekankan, apa yang perlu kita bantu untuk pelajar-pelajar ni lulus. Jadi kami telah kesan antara faktor-faktor punca masalah sebenar selain daripada kehadiran semua tu, pelajar memang tak boleh menulis. Jadi bila dia tak boleh menguasai 3M, dia memang tak boleh baca, dia pun bertutur menggunakan bahasa ibunda dia ada slang-slang dia. Sampaikan satu tahap bila dia menggunakan bahasa dia, cikgu yang kena faham apa yang dia cakap. Sepatutnya dia kena faham apa yang cikgu cakap. Tapi kerana budaya dia, kerana dia dah biasa bergaul dengan kawan-kawan dia yang sesama bangsa dia, menyebabkan dia tak boleh bertutur dengan baiklah. Jadi dia dah tak boleh bertutur, dia tak boleh menulis. Okey. Jadi kami kesan sebab bahasa Melayu dia memang perlu pelajar pandai menulis. Pelajar perlu pandai bercakap untuk mendapat markah kan, untuk mendapat markah yang baik. Jadi kami telah mengesan antara simptom ataupun antara punca pelajar ni dia tak dapat menulis dengan baik, terutama daripada karangan, terusnya rumusan, lepas tu pemahaman dan secara automatiknya mereka juga tak boleh bertutur dengan baik. Dia tak boleh menguasai sekolah dan secara tak langsungnya dia memang tak faham kehendak soalan. Jadi bila dia nampak je kertas tu buka, oh bosannya, oh tak tahu nak jawab apa, dia terus tutup. Jadi inilah antaranya mengapa kesan-kesan punca kenapa pelajar-pelajar kami gagal bahasa Melayu. Alright. Okey, di pihak plan juga kami bila kita rancang, okey kita dah tahu sasaran. Okey, kita dah tahu sasaran, kita dah tahu punca.
Jadi kita perlu buat sesuatu plan. Okey, macam mana kita nak dapatkan data, sebab benda mengimplementasikan amalan PDCA, kita memerlukan data. Kita tak boleh cakap mulut saja. Jadi kita memerlukan data selain daripada analisis item yang telah kita pakai, yang telah kita lakukan pada akhir tahun. Kami telah melakukan ujian saringan. Okey, ujian saringan ni saya telah berbincang dengan guru-guru. Kami telah skopkan kepada dekat mana pencapaian yang kita perlu nak bantu pelajar lulus. Dekat mana, part mana, kertas mana. Jadi kami berbincang dan kami telah mendapat keputusan untuk memfokuskan kepada karangan, rumusan, pemahaman dan seterusnya ujian bertutur. Okey, kenapa kami empat saja? Sebab sekarang ni kita kena back to balik kenapa tau. Sebab kita ni nak bantu dia lulus. Saya tak sentuh tata bahasa, saya tak sentuh novel. Okey, tapi di dalam kelas kita masih lagi mengikut SKP. Cuma yang ini kita bantu dia masa ketika kelas tambahan. Okey, jadi saya memfokuskan karangan sebab kalau cikgu tahu bahasa Melayu memerlukan pelajar menulis 2 karangan. Jadi 2 karangan memerlukan 100 markah, 30 dan 70 markah. Jadi kami telah tekankan karangan dan jumlah markah yang besar yang seterusnya adalah rumusan. Okey, dan kenapa juga pemahaman, kenapa kami pilih pemahaman? Sebab pindah maklumat. Apabila pindah maklumat, kita untuk memindahkan maklumat daripada data tu. Jadi untuk bantu pelajar dapat markah, okey, pelajar salin saja. Jadi kita ambil bahagian-bahagian atau komponen-komponen yang mudah untuk pelajar mendapat markah. Jadi kami telah melakukan ujian saringan. Saringan ni sebab kita dah tetapkan empat elemen yang perlu saya tekankan. Perlu panitia BM tekankan, okey, atau cikgu kita kali tekankan. Jadi kami buat ujian saringan kepada empat bimbingan nanti, iaitu pada 3 Mei. Kami telah lakukan ujian bimbingan dan dalam pada masa yang sama, di dalam panitia bahasa Melayu telah bergerak gerak kerja yang mana kita telah agihkan tugas untuk membuat modul. Okey. Modul bimbingan berfokus SPM. Kenapa kami tak guna buku luar? Kenapa kami tak guna idea orang lain? Kenapa? Sebab pelajar kami sebab bila kita menggunakan buku luar itu mungkin pendapat daripada orang luar. Tetapi bila kita buat sendiri, kita akan rasa puas sebab kita kenal pelajar kita. So kita tahu kelemahan pelajar kita di mana, apa yang pelajar kita nak, apa yang pelajar kita perlu capai. Sebab kita nak bantu dia. Sebab orang luar dia tak faham pelajar kita. Jadi pelajar kita je yang faham. Dia ibarat macam jahari mengenal manikam lah kan. So jadi kami telah buat modul kami sendiri dan modul ini dan kami telah buat PLC lah dari awal sehinggalah gerak kerja yang saya akan tunjukkan sebentar lagi. Okey, jadi ini adalah antara gambar. Walaupun guru menengah atas hanya 3, tetapi guru menengah rendah pun dia terlibat sama membantu kami dalam menghasilkan modul kerana berjaya dengan sebuah panitia tu melibatkan semua ahli panitia. Bukan cikgu menengah rendah, cikgu menengah atas, dia beza. Tak, untuk panitia bahasa Melayu SMK Tanah Merah ni, dia memang melibatkan kerjasama semua guru-guru, semua ahli panitia. Okey. Okey, jadi kami telah, bila di peringkat plan negara, plan itu okey, kami telah membina cadangan intervensi. Okey, jadi memang saya dah sebut tadi, kami memang fokus kepada sasaran lulus ni. Jadi kami fokus pada karangan, kami fokus pada pemahaman dan seterusnya kami fokus pada ujian bertutur. Dan kalau cikgu-cikgu melihat cadangan intervensi ni, memang kita dah melibatkan cadangan intervensi ni dan tindakan dia siapa memang melibatkan semua ahli panitia lah. Dan kita kena ingat setiap perjalanan, setiap program yang kita buat mesti ada tempoh dan tarikh pelaksanaan dia. Sebab kalau tak ada tempoh, tak ada tarikh, itu maksudnya nanti kita tak buat. Kita tak nampak apa yang kita nak buat. Perjalanan tu jadi tak nampak. Jadi kita perlu tetapkan tarikh. Jadi perlukan tetapkan tarikh. Okey, kalau cikgu tengok program kosakata dan kamus, program peribahasa, yang di atas itu adalah memang program panitia bahasa Melayu. Program yang melibatkan pelajar daripada peralihan sehinggalah tingkatan 5. Okey, tetapi untuk yang hari ini saya akan menerangkan proses yang seterusnya. Kalau cikgu nak tengok implementasi tu macam mana
saya serap PDCA dekat dalam program panitia tu, saya akan terangkan yang seterusnya. Okey, kita dah pergi yang seterusnya. Okey. Timeline, okey, ini pun sama. Kita punya target. Bila kita dah buat sasaran, kita dah buat aktiviti, kita mesti ada target. Target kami seramai 40 orang murid mendapat markah 40 orang murid mendapat 40 markah untuk karangan lah. Maksudnya kita nak bantu dia lulus, dia mesti dapat 40 markah. Okey, macam pemahaman, okey, at least daripada contoh 32 ataupun 35 markah itu, dia dapat separuh pun jadilah untuk bantu dia lulus bahasa Melayu. Okey, dan seterusnya kami merancang juga bengkel simulasi ujian bertutur. Okey, mungkin dekat sini cikgu tak nampak lagi tahu apa yang saya nak ketengahkan kan. Tapi sekarang ni saya masih lagi di pihak di bahagian elemen P. Okey, so jadi saya teruskan yang seterusnya. Okey, alright, saya pergi amalan PDCA bimbingan 1 karangan. Okey, kita tengok cikgu sama-sama. Okey, P tadi kita dah rancang, kita dah tahu siapa sasaran kita, apa program kita, bila kita nak laksanakan. Okey, jadi sekarang ni saya beri contoh yang untuk lebih penjelasan kepada semua, tengok apa yang telah kami lakukan. Okey. Okey, perkara pertama yang perlu kita buat, okey, untuk dibuat plan, kita perlu ada perancangan intervensi lah macam saya sebut tadi. Okey, perkara pertama saya buat dengan ahli panitia adalah kami bentuk dulu reka bentuk bimbingan intervensi. Apa flow dia, perjalanan dia, apa yang jadi kemudiannya. Sebab dia PDCA, dia kena ada plan, lepas tu kita buat. Lepas tu kita kena check, lepas tu action kita, tindak susul kita. Sama ada kita perlu ubah ataupun kita stay ataupun kita tukar ataupun macam itulah maksudnya. Jadi di sini kalau cikgu nampak rangka kerja yang telah kami lakukan, okey, pada 20 Mac hingga 18 April itu adalah analisis data yang saya tunjukkan sebentar tadi. Siapa individu yang terlibat, pelajar yang terlibat, sasaran kita siapa, berapa intervensi kita, apa timeline kita kan. Okey, kat sini analisis data iaitu dari mula sekolah sehinggalah 18 April. Okey, bila kita dah dapat data. Jadi bila saya dah dapat data, saya buat exam, jadi saya dapat data, saya bahagikan mereka ni kepada kumpulan-kumpulan yang telah beberapa kumpulan. Okey, jadi kalau cikgu tengok flow, kami reka bentuk macam mana PDCA tu, plan tu masa analisis data. Okey, masa analisis data kita dah plan. Okey, do tu di pada bimbingan 1 iaitu A. Okey, ini adalah di peringkat do. Kami mengambil tempoh selama 1 bulan untuk membimbing pelajar menulis karangan. Okey, di peringkat ni adalah do. Okey, kemudian cikgu pergi yang seterusnya adalah selesai bimbingan. Okey, lepas tu ada sumatif pengesanan. Okey, sumatif pengesanan itu adalah di bahagian cek. Maksudnya PDC, okey, kita dah cek. Okey, jadi bila kita cek, kita dapat data. Okey, bila kita dapat data, okey, melihat pertumbuhan individu itu adalah di bahagian check dan action. Okey, bila kita dah dapat data, okey, pelajar ni berjaya tak ikut bimbingan kami itu? Okey, kalau tak berjaya, apa yang kami buat? Okey, kalau cikgu tengok dekat sini, kalau pelajar tu berjaya, belum dia menguasai, kami akan gerakkan dia ke bimbingan yang seterusnya adalah rumusan. Kalaulah pelajar tu tak berjaya, apa yang kami buat? Okey, tindakan sebab action, kita kena ada tindakan. Tindakan yang kami buat adalah pelajar itu perlu kembali semula kepada bimbingan 1 dalam tempoh 14 Jun hingga 7 Julai itu. Maksudnya pelajar yang lepas dia pergi kepada rumusan. Tetapi pelajar yang tak lepas itu kami pergi semula kepada bimbingan karangan itu. Okey, cuma apa yang kita perlu lakukan adalah kita membuat penambahbaikan. Mungkin pelajar tak boleh ikut modul yang kita buat. Jadi kita kena cari cara lain, okey, tindakan lain untuk membantu pelajar tersebut. Okey, jadi bila kita tengok reka bentuk, kami memang fokus pada 4 lah. Tapi untuk hari ini saya hanya menerangkan, saya menunjukkan contoh di bahagian karangan dan juga rumusan juga lah apa yang kami telah buat amalan PDCA ini untuk bimbingan karangan dan juga rumusan ini.
Okey, cikgu, kita ni kalau nak bergerak, kita tak boleh bergerak seorang-seorang. Jadi PLC kena sentiasa dilakukan dari semasa ke semasa bagi memastikan cikgu-cikgu saya berada di track yang sebenar. Sebab bila kadang-kadang kita melibatkan cikgu, kadang-kadang kita ada komitmen. Contoh macam saya, tiba-tiba ada kursus kan. Jadi saya perlu diganti oleh cikgu lain, cikgu menengah rendah ataupun cikgu tingkatan 4. Jadi bagi memastikan semua orang memahami apa yang perlu kita buat, apa yang perlu dilakukan, saya sentiasa mengadakan PLC bagi memastikan keberkesanan program saya itu. Okey. Okey. Okey, selepas kita buat gerak kerja, perkara kedua yang perlu kita lakukan adalah kita perlu ada track markah ataupun borang perekodan markah mereka. Apa yang kita kena sasarkan? Okey, sebab tadi saya dah cakap dengan cikgu, di peringkat plan kita telah buat ujian saringan. Okey, di pra-test ini. Pra-test ini adalah markah-markah mereka untuk bahagian bimbingan karangan bahagian A. Mereka dapat 9, ada yang dapat 6, ada yang dapat 4. Jadi apa sasaran kita? Sebab nanti pelajar dia nak macam kita apa yang cikgu target kita ni kan? Kenapa cikgu ni nak buat ujian? Kenapa cikgu nak buat ni? Nak buat kelas bimbingan, nak ikut program cikgu ni kan? Jadi kita kena ada track. Kita kena ada track markah. Jadi kami telah buat sesi bimbingan. Okey, kemudian kita tetapkan sasaran. Okey, pelajar yang mungkin kita rasa dia cemerlang, kita letak dia markah 20, 15, 18. Tetapi sebenarnya untuk karangan bahagian ini untuk lulus dia dapat 15, 14 pun kita dah rasa bersyukur dah. Tapi untuk capai tu untuk pelajar kami ni sangat sukar. Okey, jadi kita ada track. Bila kita ada track, kita boleh nampaklah perjalanan kita punya program bimbingan tu. Okey, jadi untuk karangan ni, untuk bimbingan karangan ni kami telah lakukan the kelas tambahan yang mana kami panggil pelaksanaan kelas tambahan berfokus. Kenapa berfokus? Sebab dia bimbingan yang berfokus karangan. Yang mana kami lakukan pada setiap hari Isnin pada pukul 2.30 hingga 3.30 petang. Dan ada kali ini sampai pukul 4 petang. Memang selama 4 minggu itu setiap hari Isnin pelajar memang belajar karangan saja pada kelas tambahan. Saya tak menggunakan masa belajar. Kami buat masa kelas tambahan. Okey, dan kebanyakan pelajar-pelajar yang gagal kami ni adalah pelajar daripada kelas belakang. Jadi bila kelas belakang mereka mempunyai kelas ekstra kelas ekstra sebab dia tak ada ambil elektif. Jadi kami juga memasukkan kelas-kelas elektif tu mengambil inisiatif kelas tu kami masuk untuk melaksanakan kelas tambahan berfokus ni. Sebab memang ada BM1, BM2 jadi kami mengambil peluang itu untuk bimbing mereka mengajar bimbingan karangan ini. Okey. Dan kami telah bahagikan mereka kepada beberapa kumpulan, kepada 3 kumpulan yang diketuai oleh cikgu-cikgu tingkatan 5. Perkara asal cikgu tingkatan 5 sebab kita cikgu tingkatan 5 je yang faham pelajar kan, maksudnya kan. Cikgu yang lain membantu kami lah. Okey, alright. Tapi dalam masa yang sama, semasa kelas tambahan ni, kami masih juga meletakkan pelajar-pelajar cemerlang ni dalam kelas tambahan juga. Cuma masuk kepada 61 orang kelas tambahan pelajar cemerlang, cuma dia melibatkan cikgu lain. Sebab sekolah kami kalau buat kelas tambahan dia kena semua orang stay. Kalau ada kelas yang balik nanti pelajar-pelajar tambah pelajar kelas kami yang belakang ni dia bersama-sama akan balik. Jadi kami akan tahan semua pelajar tingkatan 5 ni untuk duduk kelas tambahan supaya sama-samalah. Jadi pelajar cemerlang, pelajar gagal pun kami dapat bantu, pelajar yang lulus, yang perlu naikkan markah ni pun juga kami tak abaikan. Jadi dia bergerak seiring lah. Okey, kita pergi yang seterusnya. Okey. Okey, kalau cikgu nampaklah ini adalah bukti di peringkat 2 cikgu. Bila 2 tu maksudnya kita kena melaksanakan. Jadi inilah apa yang kami lakukan iaitu kelas tambahan berfokus yang melibatkan pelajar-pelajar gagal ini tadilah. Okey, dan yang seterusnya, okey, ini yang saya nak tunjuk kat cikgu. Ini adalah modul yang kami guna. Mungkin modul ini adalah yang mengikut kesesuaian para pelajar kami lah yang kami buat. Kami buat sendiri, kami reka sendiri bersama-sama.
Okey, kalau cikgu tengok kenapa kami secara jujurnya kami menggunakan karangan seperti ini untuk pelajar kami hafal. Sebab kami bila pelajar kami tak boleh bina ayat, jadi kami perlu bantu mereka merangsang mereka untuk menulis pendahuluan. Sebab bila dia tak faham, bila dia tak boleh menulis, sebab selama ni dia gagal sebab dia tak boleh menulis, sebab dia hantar kertas kosong. Jadi kita kena bantu dia, memudahkan dia untuk menulis. Jadi inilah yang kami guna. Kami menggunakan pendahuluan tampal saja, maksudnya salin dan tampal. Maksudnya pelajar tengok, kemudian pelajar salin. Jadi kami membuat 10 set soalan. Jadi soalan set yang pertama, pelajar salin saja. Yang kedua mungkin kami minta dia buat sendiri. Lepas tu sehinggalah mereka boleh membina karangan sendiri. Sebab in the end dia, modul ni maksud kami dalam masa 4 minggu tu, pelajar sebenarnya bila dia selalu menulis, dia akan ingat. Bila dia ingat, dia akan hafal. Jadi kami memberi modul ini ataupun rangka karangan ini supaya bila dia dapat je, oh okey, karangan ni okey, dia dah tahu dah nak buat apa. Cuma kami minta mereka tukar di bahagian topik, di bahagian soalan, di bahagian tema untuk mengikut kesesuaian soalan. Okey, inilah yang kami guna. Kami bantu mereka menulis pendahuluan. Kita mula je terus sejak akhir-akhir ini. Okey, tapi sebab ini adalah untuk karangan pelajar galus. Jadi memang daripada dia tak menulis, sekurang-kurangnya kita bantu dia menulis. Dia rasa semangat, dia rasa confident. Sebab ada pelajar kami memang dia cikgu tak nulis cikgu, saya tak pandai, dia dengan ayat dia berterabur semua kan. Jadi kami kira ini hadiah daripada kita lah untuk bantu dia menulis. Okey, dan seterusnya cuma di bahagian isi kami ajar mereka untuk melengkapkan komponen-komponen yang perlu ada di dalam bahagian isi, seperti isi, kemudian ayat huraian, kemudian contoh. Kalau pandai buat peribahasa, tulis peribahasa. Kalau tak ada, teruskan penugasan. Kita ajar dia menggunakan ayat-ayat yang mudah. Dan isi juga kita ajar perlu ambil daripada gambar. Jadi kita ajar sikit dan kami ajar. Contoh, okey, kita mula ayat dengan isi. Okey, kemudian huraian. Cikgu, macam mana nak buat huraian? Okey, kami terus tekan pada pelajar. Cuba fikir, hal ini demikian kerana. Kenapa? Why? Jadi dia terus tulis. Tak apa, dia buat ayat pendek pun tak apa cikgu. Sekurang-kurangnya kita bantu dia untuk menulis. Dah latihan chess. Pasal dia tak tahu dia menulis apa. Daripada dia hantar kertas kosong, kami dapat juga hasil lah daripada bantuan modul ni. Dan seterusnya ayat penutup yang mana ada ayat pandangan yang mana mereka perlu hafal dan hanya tinggalkan tema dan topik berkaitan berdasarkan soalan. Kemudian ayat cadangan, kemudian kami letak juga ayat peribahasa, ayat indah bahasa, maksudnya ayat yang nampak macam menarik kan, ayat menarik, dan seterusnya ayat harapan. Harapan itu pun minta mereka tukar mengikut kehendak soalan. Okey, di peringkat DU. Inilah yang kami amalkan selama 4 minggu untuk bagi memastikan pelajar boleh menulis karangan. Okey. Alright. Okey, kat sini cikgu nampaklah hasil kerja pelajar kami. Okey. Kalau cikgu tengok, inilah kenapa yang saya tanda, ada yang bertanda pakai ni sebab ada pelajar dia rajin buat latihan. Bila dia rajin, dia hantar pada online lah. Jadi kami terpaksa menanda online lah. Okey, jadi yang cikgu, bila dia buat karangan ni, cikgu teringat kita kena ada tracker. Contoh, markah dia berapa. Contoh, dia buat pendahuluan tu kan, kita bagi macam gula-gula, macam bagikan dia ganjaran, semangat. Okey, bila awak boleh buat pendahuluan dia, kita bagi 5 markah. Macam tu. Sebenarnya kalau ikutkan macam tak rasional kot kan, sebab kalau ikut karangan dia kena baca kita bagi markah. Tapi bantu dia nak bagi semangat kepada dia, nak beri galakan, jadi kita letak reka markah. Okey, bila boleh awak pilih pendahuluan, kita bagi 5. Tambah isi, kita tambah lagi berapa. Maksudnya setiap yang mereka buat itu kita kena beri markah supaya mereka semangatnya nak tulis, tinggi markah, macam tu. Okey, inilah di bahagian DU. Maksudnya DU tu memang bimbingan karangan sajalah. Okey, seterusnya, okey, bila dah bimbing, seperti gerak kerja tadi, dah bimbing, kita kena check sama ada berkesan atau tidak program kita.
Kan berkesan ke tak? Jadi kita telah buat sebab dah 4 minggu, sebab kita dah ada gerak kerja, dah ada timeline. Okey, jadi dah habis 4 minggu kita buat pula bimbingan berfokus. Jadi kita buat ujian bimbingan berfokus tu post test lah. Kira yang ni post test yang berlangsung pada 5 hingga 9 Jun lah. Di dalam kelas lah kita tengok apa perkembangan pelajar tu. Okey, kemudian bila dah buat ujian kita perlu cek pelajar capai ke tak capai, Jadi bila dah capai kena rekod lah kan. Jadi rekod, selepas kita rekod kita kena berbincang di dalam panitia. Apa tindak susul kita selepas kita lihat cek ada hasil daripada apa yang mereka jawab tu. Jadi kita telah berbincang dan data daripada 63 calon, 61 hingga 63 sebab 2 berhenti. Okey, daripada 61 calon itu 55 berjaya ke depan. Maksudnya berjaya mengikut modul yang telah kami buat. Okey, jadi maksudnya kita nampaklah cek. Okey, satu berjaya. Okey, ada 55 yang berjaya. Okey, walau bagaimanapun ada juga pelajar yang tak berjaya. 8 calon tak berjaya. Okey, jadi apa yang boleh kita buat? 8 calon ni, inilah dia actionnya. Okey, PDCA. Jadi bila dah ada yang berjaya, kita akan gerakkan pelajar tu ke bimbingannya seterusnya. Jadi pelajar ni maksudnya kita tahu dia boleh ikut apa yang kita ajar, apa yang kita bimbing. Tapi 8 ni tak berjaya. Apa yang kita perlu buat? Kita kena ubah. Kita kena, maksudnya dia dah menggunakan modul kita tu, dia tak bersesuaian. Jadi kita kena tukar. Okey. Jadi di peringkat panitia, okey, ini adalah dapatan lah, maksudnya contoh yang saya buat. Okey, maksud cikgu nampak yang saya buat kotak itu di pra-test tu adalah sebelum. Okey, lepas tu itu sasaran saya lah. Kemudian post-test, berapa markah, berapa yang dia dapat, capai ke tak capai. Okey, kami mesasarkan sekurang-kurangnya pelajar-pelajar ni bila kita bantu, dia dapat 13 markah lah, maksudnya 13 markah dan ke atas. Kalau dapat lebih tu advice lah kan, maksudnya dia berjaya lah. Okey, jadi daripada 61 tu tadi 55 orang berjaya, 8 tak berjaya. Jadi maksudnya dia tak boleh ikutlah modul tu. Maksudnya dia tak boleh ingat sebab kadang-kadang pelajar ni dia ada yang memori dia macam lemah, dia ada masalah pembelajaran. Jadi dia tak boleh ikut sebab ayat tu panjang ke kan, dia tak boleh hafal, dia tak boleh menulis. Dia mungkin dia tak dapat melengkapkan karangan tu. Jadi saya di peringkat panitia berbincang semula. Sorry, kan ni tu dia perasan dah lah buat muka bos. Membuat analisis kan. Kami telah buat gerak kerja yang mana apa yang kita perlu lakukan selepas ini. Okey? Okey, so kita dah check, kita dah lakukan, kita dah plan, kita dah buat, kita dah bimbing. Lepas tu kita dah buat ujian, kita check, kita dapatkan analisis tu. Okey, so tindak susul kita. So kita pergi yang seterusnya adalah action. Okey. Okey, jadi action kami. Jadi maksudnya tadi modul tu susah lah. Jadi yang 8 yang tak berjaya itu kami perlu lakukan intervensi lain. Okey. Jadi alhamdulillah sepanjang tahun lepas kerana kami ni sekolah fokus, kami sering mendapat kursus ataupun peluang-peluang kursus ataupun peluang-peluang untuk PLC mendapat sumbangsaran idea daripada daripada jabatan dan juga PPD untuk membantu kami. Jadi program bijak saya telah pergi berkursus di Johor dan mereka telah memperkenalkan satu program bijak BM yang mana program ini membantu pelajar yang gagal, maksudnya dia tak boleh menulis karangan tadi menulis. Jadi program ini dipanggil program bijak BM kemahiran menulis PIP 3. Jadi saya telah mengambil inisiatif pendedahan atau ilmu yang saya telah dapat, saya telah bentangkan kepada rakan-rakan guru dan kami telah mengambilnya sebagai tindak susul kepada calon yang gagal itu tadi. Calon yang gagal itu tadi kami ambil dan kami telah dia maksudnya calon yang berjaya tadi dia akan teruskan kepada bimbingan yang kedua. Pelajar yang tak berjaya tadi, maksudnya action dia kena duduk lagi di bimbingan 1 untuk karangan. Okey, jadi untuk bimbingan 1 tu jadi dari 8 tu, daripada 61, 8 tu akan duduk bersama saya untuk buat program intervensi bijak BM. Yang ini lebih mudah. Dalam setiap karangan itu hanya ada 3 perenggan sahaja. Dia boleh menghasilkan satu karangan yang lengkap, iaitu ada 3 perenggan,
Okey, dalam setiap bahagian hanya ada 3 isi sahaja. Okey, hanya ada 3 ayat saja. Oh maaf hanya ada 3 ayat. Okey, kalau kita tengok ayat tema, ayat isu, ayat kendak soalan, isi, contoh, penegas. Okey, semuanya adalah berdasarkan stimulus. Stimulus soalan-soalan yang ada di dalam gambar. Kalau cikgu tahu karangan bahagian A dia ada gambar kan. Jadi kita bantu mereka menggunakan program Bijak BM PIP 3 ni. Inilah tindak susul. Jadi cikgu nampak tak dekat sini amalan PDCA yang telah kami lakukan itu. Daripada merancang, seterusnya kami buat bimbingan itu, kemudian kami cek, kami buat post test untuk mendapatkan hasil berjaya atau tak berjaya. Okey, kemudian apa tindak susul kami? Okey, ini adalah untuk di bahagian karangan. Okey, saya akan sepintas lalu untuk di bahagian kita tengok pula untuk cikgu lebih nampak kot, cikgu lebih faham di bahagian rumusan. Okey. Okey, yang tadi kan macam yang pelajar yang tak lepas tadi dia akan terus kepada yang 8 yang tidak lepas dia stay di bimbingan 1. Pelajar yang lepas ini dia perlu bergerak. Dia perlu bergerak, kita kelompokkan semula, dia kena duduk di bimbingan 2 iaitu saya gerakkan. Maksudnya dia dah boleh menulis karangan. Walaupun dia tak sempurna seperti pelajar cemerlang, tapi daripada tak boleh menulis, pelajar-pelajar ni dia boleh menulis. Jadi pelajar ni perlu digerakkan. Kita tak boleh nak duduk di kerangan je sebab kan DM ni dibanyakkan. Jadi kita teruskan kepada bimbingan yang seterusnya adalah bimbingan kedua iaitu rumusan. Okey. Bimbingan kedua rumusan ini, okey cikgu nampak ni. Tempoh dia kami memang ambil sebulan je, 4 minggu je. Sebab kita tak boleh lama sebab kita nak mendapat hasil tu kan. Okey, jadi tempoh dia juga pada selama 4 minggu iaitu pada bulan Jun sehinggalah bulan Julai. Okey, dan masih kitaran dia masih sama. Kalau dia selepas 4 minggu kita ada exam, kita do, maksudnya kita buat, kemudian kita exam, see, check, kemudian kita tengok pertumbuhan dia sama ada lepas atau tak lepas, action dia apa. Okey, ini saya tunjuk sepintas lalu. Okey, cikgu tengok Okey. Okey, yang ini adalah modul berfokus rumusan. Okey. Ini kalau kita tengok kita mengajar mereka teknik-teknik cara menulis rumusan. Sebab pelajar ni bila pelajar gagal ni, pelajar lemah ni kan, kalau kita ikutkan dia lemah ni, dia tak suka baca. Dia nampak teks tu kan, alamak cikgu panjangnya kan, dia memang tak boleh nak baca. Jadi kan dia jadi bosan. Jadi antara yang kami ajar mereka, kerana pertama kami minta dia tengok apa yang dia dapat, dia perlu tengok pada soalan tu, dia perlu tengok sumber. Perkara pertama kami tekan sumber. Okey, maksudnya step dia macam tu lah. Kemudian kami kata okey, dia tak nak baca sebab dia akan boring tau cikgu, dia akan boring. Dia tak nak baca sebab pelajar-pelajar kami memang dia tak suka membaca. Jadi saya kata okey, kalau tak nak baca sangat, okey kita boleh start pada bahan tu, kita minta dia cari penanda wacana. Sebab dalam karangan, di dalam rumusan untuk bahagian isi, kita nak tahu diisi, biasanya dihadir selepas penanda wacana. Jadi kita minta dia cari penanda wacana, bulatkan. Jadi bila dia dah bulatkan, dia tahu oh selepas itu adalah isi. Ini antara cara yang kami bantulah. Kemudian dia tengok grafik. Okey, grafik tu berkaitan apa? Sumber sama ke tak dengan bahasa tu? Itulah yang kami lakukan selama 4 minggu itu. Okey, di dalam itu juga ada 10 set. 10 set tu pelajar wajib habiskan. Sempat atau tak sempat memang kena habiskan sebab kita ada kelas tambahan, kita ada kelas setiap hari Senin dah 4 minggu, memang ada 4 kali dah. Kemudian ada waktu ekstra sebab macam BM dia ada 3 ataupun 4 ekstra masa kelas tambahan dia tu, ekstra kelas dia tu. Jadi memang kami selitkanlah untuk bantu pelajar ni. Okey, kami do rumusan ni, bimbingan rumusan yang kami lakukan ini. Okey, kemudian kita check, kita do lagi, maksudnya ini dah hasil pelajar saya. Daripada tak boleh tulis apa-apa yang dia tulis, kami bantu dia tulis rumusan ni. At least mungkin kalau kita tengok pendahuluan dia tak betul, dia tak dapat pendahuluan yang betul, tapi kita bantu dia di bahagian isi. Bahagian isi tu, sebab isi tu adalah 8 tu kita bantu. Sekurang-kurangnya kami target pelajar kami boleh dapat 5 isi, sekurangnya 10 markah tu dah dapat untuk bahagian isi. Kita bantu mereka untuk dapat markah.
Okey, dan yang seterusnya di bahagian 2 selama 4 minggu kemudian kami cek. Okey, cek itu macam biasalah. Kita mesti ada ujian. Post test lah, maksudnya cek. Di bahagian cek kita perlu ni lah. Okey, suka juga saya ingatkan di bahagian ni juga, selain daripada bimbingan itu, kami juga sering didatangi oleh SIC Plus. Tuan Haji Samsul Kamal ni memang sentiasa hadir bantu kami. Saya memang berbesar hati lah kerana Tuan Haji Samsul ni memang selalu datang untuk bantu kami memastikan perjalanan yang kami lakukan untuk program pelajar gagal ni berada di track yang betul. Sentiasa dia ingat, okey Hazmi dia mesti macam ni. Okey betul lah ni. Kita kena tambah sikit, bagi semangat, bagi mereka, bagi hadiah. Selalulah Tuan Haji ni datang untuk bantu kami. Okey, dan seterusnya kami juga menggunakan bila ada masa senggang, bulan Jun atau bulan Julai itu ada peperiksaan kan. Okey, bila ada waktu yang terluang, kami ambil waktu itu. Contoh tak ada exam. Kami ambil 1 jam itu bantu kami ambil pelajar cemerlang, bantu kami untuk pelajar-pelajar gagal ni buat rumusan. Ini juga antara yang dibuatlah untuk membantu kita panggil program mentor-mentee ataupun program guru muda ni untuk bantu pelajar-pelajar yang lemah ini. Okey, kenapa karangan kami tak bantu? Sebab karangan tu dia kaedah dia lain. Sebab karangan pelajar cemerlang lain, pelajar yang lemah ni lain. Tapi rumusan dia kita mesti based on soalan, mesti berdasarkan soalan. Jadi ini kami gunakan lah teknik guru muda lah. Okey, dan seterusnya di bahagian cek, cek ni kami dah 4 minggu yang berlangsung tu dah habis kami buat bimbingan. Okey, kita kena buat cek. Cek tu adalah buat penambahbaikan lah. Maksudnya kita nak tahu apa berjaya atau tak berjaya rumusan yang kami buat. Okey, dan dapatan hasilnya daripada 55 tadi, 50 tu berjaya. 5 yang tak berjaya. Okey, bila dia dah rasa kenapa 5 tu tak berjaya, kami ni menghadapi masalah kehadiran. Pelajar dah mula tak ada semangat nak datang sekolah. Yang 5 tu adalah pelajar-pelajar yang bermasalah lah. Jadi kita dapat dapatan hasilnya lah. Lepas tu jadi kita kena ada tindak susul lagi. Okey, sekarang ni 5 yang gagal tu. Apa yang perlu kita lakukan? Okey. Jadi dalam masa yang sama cikgu jangan lupakan yang 8 yang gagal karangan tu. Dia pun akan mengikuti exam yang tak pada karya sama. Yang buat rumusan tu rumusan lah, yang 8 tu buat karangan. Okey, jadi yang karangan tu kita kita buat jugalah, cek dia lepas atau tak lepas. Okey. Daripada hasil tu 2 tak lepas. Jadi maksudnya 2 tu tadi adalah pelajar probing yang memang dia ada masalah membaca, dia memang ada masalah menguasai 3M. Jadi untuk rumusan untuk di bahagian rumusan 5 yang tak berjaya tu apa tindak susul kami? Okey, apa tindak susul kami? Tindak susul kami, okey. Ini adalah cara yang paling mudah dah ni. Tadi dah suruh bulat-bulat, dia tak boleh bulat dah. Dia dah tak boleh nak tengok mana cikgu penanda wacana ni semua. Sebab bila kita nampak je, aduh karangan. Sebab bila membaca budak tak suka. Jadi kan saya tanya ahli panitia kami, apa yang perlu kami lakukan? So jadi pelan intervensi kami minta kami buat, ini yang paling mudah je tu, teknik menyalin mudah isi rumusan. Maksudnya kita bantu mereka, saya minta pada mereka, ini adalah antaranya adalah menyalin sahaja pada perenggan kedua. Sebab biasanya pada perenggan kedua sekurang-kurangnya ada 2 ataupun 3 isi yang ada dekat dalam tu. Dan juga bahan 2 biasanya dia ada gambar ataupun grafik ataupun pantun. Kami minta pelajar salin sahaja supaya mereka dapat markah. Inilah yang kami ajar ataupun tindak susul. Action kami, tindak susul daripada 5 yang tak berjaya tadi. Yang 50 tu kita teruskan kepada bimbingan yang ketiga. Pelajar yang tak berjaya 5 tu tadi, dia di bahagian rumusan ini. Okey. Saya rasa sampai situ sahaja amalan PDCA yang contoh amalan PDCA yang boleh saya tunjukkan kepada ni. Saya lupa. Okey, sekarang ni kita dah buat program, kita tak ada impak. Maaf ya cikgu, saya ni dah nak cepat sangat habis pula kan. Okey,
kita nampak, okey, kita nak tahu impak dia, keberkesanan program kita. Okey, pada peperiksaan tahun jumlah calon yang gagal adalah 61. Okey, pada peperiksaan tengah tahun jumlah yang gagal adalah kita turun. Sebab bila bimbingan karangan dah bermula, karangan tu maksudnya pelajar dah makin boleh menulis, jadi kita nampak jumlah calon gagal tu semakin menurun. Okey, dari 47. Okey, semasa peperiksaan percubaan tu pada masa tu dah sampai ke bimbingan yang ketiga. Kita dapat kurangkan lagi menurun kepada 30. Dan alhamdulillah pada SPM 2022 jumlah calon yang gagal daripada 61 yang kita target 61 tu, 61 yang kita perlu ubah tu hanya tinggal 6 sahaja yang gagal bahasa Melayu. Walaupun kami tak capai sasaran kosong tu, tetapi kami rasa ia satu perubahan yang paling besar lah. Daripada 61 tinggal 6. Daripada 2 digit tukar menjadi 1 digit iaitu 6. Dan kalau cikgu tengok dan paling kami tak sangka daripada GPMP kami 6.95 terus turun kepada 5.19, iaitu mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh jabatan 5.42 tetapi kami dapat 5.19. Jadi bermakna kami rasa program yang kami buat, bimbingan yang kami buat bukan sahaja membantu pelajar tu lulus, tapi membantu juga meningkatkan prestasi ataupun GPMP bagi pelajar SPM 2022. Sedikit sebanyaklah saya rasa, kami rasa walaupun kita tak dapat kosong tu, tetapi 6 tu yang tinggal 6 saja tu kami rasa kami dah berpuas hati untuk tahun lepas lah 2022 dan mencapai GPMP 5.19 lebih daripada yang ditarget. Saya harap kita nampak apa yang dilakukan, iaitu bukanlah apa nampak yang kami lakukan, tapi kami nak memberi penekanan kepada amalan PDCA itu, menekankan amalan PDCA itu membantu meningkatkan prestasi SPM dan seterusnya meningkatkan juga pencapaian panitia bahasa Melayu. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan semula kepada pegawai SIC Plus saya, Puan Ilda Salwani. Terima kasih. Baiklah. Tahniah dan terima kasih. Ya. Okey. Okey, baiklah. Tahniah dan terima kasih kepada Cikgu Hasni, Cikgu Vishnu, Cikgu Nik, tahniah kepada SMK Tanah Merah. Baiklah, sekiranya ada sebarang soalan, boleh typekan di ruangan chat. Baiklah, saya ingin bacakan ada di ruangan chat ni, ada kata-kata pujian kepada semua guru yang membentang ni. Ada yang cakap bagus, iaitu Cikgu Maimun, Cikgu Adil pula bagi 3 jempol, 3 jempol kepada pembentangan pada hari ini. Manakala saya lihat tadi dalam ruangan chat, Cikgu Rosli Zaini dan Cikgu Bong berikan 1 jempol. Dan juga ada beberapa ucapan tahniah untuk kumpulan yang membentang pada hari ini. Baiklah, sekiranya ada sebarang soalan, boleh ke typekan di ruangan chat ni? Okey, Cikgu Rohani cakap saya cikgu sejarah, faham. Terbaik perkongsian hari ini daripada Cikgu LG, daripada Cikgu Wan cakap terbaik. Cikgu Asia, perkongsian bermanfaat. Tahniah. Cikgu Shelina, sangat jelas penerangan. Okey, jadi ada sebarang soalan tak? Sebab selepas ni saya harap semua peserta dapat on camera supaya kita dapat mengambil gambar bersama-sama. Bergambarlah bersama-sama. Ada tak sebarang soalan? Semua ucapkan tahniah, banyak ucapan tahniah kepada pembentang, cikgu-cikgu yang membentang pada hari ini. Dan ada yang cakap berkesan, mungkin telah pun menjalankan atau akan menjalankan intervensi yang telah dicadangkan ni. Okey, sekiranya
kita tunggu sekiranya ada soalan. Selamat petang cikgu daripada Cikgu Jensi. Boleh kongsi teknik ajar rumusan? Boleh, siapa yang nak jawab soalan ni? Cikgu Hasni, on mic. Okey, cikgu, boleh kami DL ni nak muka apa nak sijil je. okey, cikgu boleh PM saya. PM kita kongsi. Bukan tu live ke? Cikgu boleh PM saya secara WhatsApp kot saya rasa. Cikgu boleh PM saya, ambil nombor telefon saya. 01 tu ada 5 kali. 50466. Nanti saya akan bantu share apa yang kami buat. Kita akan buat perkongsian aja lah sesama kita lah. Saya ulang lagi sekali, 01 ada 5 kali. 1111 50466. Cikgu Hazni. Okey. Okey, terima kasih kepada Cikgu Hasni tadi. Jadi jika tidak keberatan, saya mohon semua peserta onkan kamera dan boleh kita bergambar bersama-sama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izzuddin, untuk yang penggerak teknikal untuk CDL lah. Jadi kita sudah sampai ke sesi gambar. Ini diminta untuk semua para guru, cikgu-cikgu untuk membuka kamera untuk kita ambil gambar secara bersama-sama. Okey, jadi kita ada soalkan kita punya partisipan ada 126 partisipan. Kita ada 5 frame lah untuk kita ambil gambar ni. Jadi masing-masing boleh kekalkan sampai saya boleh ambil gambar ke semua panel ya. Okey, kita akan ambil gambar panel yang pertama. 1, 2, 3. Panel seterusnya 1, 2, 3. Seterusnya 1, 2, 3. Seterusnya 1, 2, 3. Dan terakhir 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Tim teknikal ada poster untuk dikongsikan untuk minggu hadapan? Oh ya, poster saya tidak sempat kisahkan. Tapi insyaAllah untuk sesi seterusnya kita akan jumpa pada hari yang sama, masa yang sama. InsyaAllah untuk sesi seterusnya itu akan diberikan. Link kehadiran. Link kehadiran belum dikongsikan lagi. Okey, boleh. Nah. Oke, link kehadiran sudah diberikan. Untuk sijil, insyaAllah selepas semua telah mengisi, dia akan otomatik hantarlah. Tapi dia ambil masa dalam sehari. Jadi sesiapa yang tidak dapat tu akan minta maklumkan. Tapi minta tolong isi dulu. Jadi bila isi itu biasanya dia akan hantar otomatik, tapi akan ada internet saya slow sikit, jadi mungkin ambil masa sikit lah untuk dia send. Sekian, terima kasih. Baiklah, para peserta boleh daftar di link kehadiran ya. Terima kasih Puan Ida. Dah, jadi maknanya kita dah kalau 1.20 bolehlah
para peserta setelah mendaftar ya, boleh left group. Kalau nak ambil gambar masih boleh ambil gambar sendiri. Terima kasih Puan Hilda. Okey, terima kasih kepada semua peserta ya atas kehadiran pada hari ini.